bumi daripada memakan jasad para nabi. Lalu selawat yang kita ucapkan ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, oleh kerana kita sudah berada pada tanggal 20 Syaban, jadi tazkir kita pada pagi ini berkenaan dengan 5 persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. 5 persiapan, 5 persediaan, 5 amalan yang terbaik untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi jangan kita taksub, jangan kita ekstrim, jangan kita batasi dengan 5 persediaan ini sahaja. Datang ustaz yang lain bagi tahu ada 7 persediaan perlu dilakukan. Yang anda sampaikan pada pagi ini cuma 5 sahaja. Bermaksud ustaz tersebut ilmunya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, lalu beliau mampu sampaikan lebih. Datang ustaz yang lain bagi tahu persediaan bertemu dengan bulan Ramadan ada 3. Yang anda sampaikan pagi ini 5. Ketahuilah ustaz itu sudah kesuntukan masa, waktunya terbatas, lalu sempat disampaikan cuma 3 sahaja. Apa pengajaran yang cuba anda sampaikan awal-awal ni? Pengajarannya persiapan bertemu dengan bulan Ramadan, ia tidak dibatasi oleh jumlah. Yang mengatakan 5 betul, yang mengatakan 7 pun betul, yang mengatakan 3 pun betul. Kerana persiapan kita, amalan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ia tidak dibatasi oleh jumlah. Kenapa anda pilih 5? Sesuai dengan masa kita, ruang tazkirah kita lebih kurang 40 minit. Anda sampaikan 5 persiapan, anda akan sampaikan setiap persiapan itu dalam jangka masa 8 minit, 5 persiapan 40 minit insya-Allah. Yang pertama, persiapan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak adalah perbaiki hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam mana? Caranya dengan kita melakukan taubatan nasuha. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kalau sebelum ini bergelumang dengan dosa, hentikanlah. Kalau sebelum ini kita mengambil hak orang, hentikanlah. Kalau sebelum ini kita makan harta haram, hentikanlah. Kalau sebelum ini melakukan maksiat, bertaubatlah. Dengan macam mana? Caranya kata Allah, taubatan nasuha. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara taubat itu bagaimana. Ma min muslimin yudhnibu dhanban, tidak adalah dalam kalangan seseorang muslim itu bila dia buat dosa, namanya manusia pasti terjerumus dengan kesalahan, kesilapan, dosa. Lalu bagaimana nak membersihkan diri daripada dosa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma min muslimin yudhnibu dhanban, tidak adalah dalam kalangan seseorang muslim itu bila dia tergelincir melakukan dosa, thumma yatatahhar, hendaklah dia bersihkan dirinya. Apa maksud bersihkan diri dalam hadis ini? Ada 2 pandangan. Yang pertama, membersihkan diri dengan maksud dia mengambil wuduk dengan sempurna. Sebab wuduk yang sempurna itu menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, membersihkan diri merujuk kepada mandi taubat. Dia bersihkan diri dengan sebersih-bersihnya, menggugurkan dosanya dengan seolah-olah dia mandi anggota badannya yang melakukan dosa tadi, dia mandi taubat.
kemudian thumma yaqumu wa yusalli rak'ataini, kemudian dia tegak berdiri, dia dirikan 2 rakaat solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat solat di dalam hadis inilah yang ulama namakan sebagai solat sunat taubat. Bukan nama ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ulama yang menamakan solat yang didirikan setelah mana dibersihkan diri daripada kekotoran tadi, itu adalah solat sunat taubat. Macam solat sunat tahiyatul masjid, nama itu bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah katakan, idza dakhala ahadakumul masjida, bila seseorang itu masuk masjid, fala taq'ud, jangan terus duduk, melainkan yusalli rak'ataini, hendaklah kamu dirikan 2 rakaat dahulu. Lalu ulama namakan solat ketika masuk masjid itu adalah tahiyatul masjid. Begitu juga dengan seseorang bila dia tergelincir melakukan dosa, lalu dia bersihkan dirinya dengan sebersih-bersihnya, thumma yaqumu wa yusalli rak'atain, kemudian dia tegak berdiri, lalu dia dirikan 2 rakaat salat. Selesai di situkah? Rasulullah sambung lagi, thumma yastaghfirullah, kemudian dia lazimi dengan istighfar. 3 langkah dilakukan. Bila seseorang muslim itu melakukan silap, melakukan salah, melakukan dosa, yang pertama dia bersihkan dirinya dengan sebersih-bersihnya. Yang kedua, dia mendirikan 2 rakaat salat sunat taubat. Yang ketiga, yastaghfirullah, dia melafazkan istighfar. Istighfar yang paling ringkas, yang paling pendek, yang paling mudah diucapkan, astagfirullah, 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 astagfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Panjang lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ni banyak, tapi ada ketua istighfar. Istighfar ni macam-macam jenis, tetapi ada induk istighfar. Istighfar ni ada pelbagai, tetapi ada penghulu kepada segala istighfar, iaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ustaz, kami tak hafal lah Sayyidul Istighfar. Sekarang ni nak belajar senang ataupun susah? Senang je kan? Buka telefon, tekan Google, type Sayyidul Istighfar, keluarlah nanti. Ustaz, kami dah Google, kami dah type Sayyidul Istighfar, kenapa tak keluar pun? Itu maknanya internet habis data dah tu. Dia kena top up lah ataupun pakai line. Senang sikit. Apa kelebihan Sayyidul Istighfar? Ala adullukum ala Sayyidil Istighfar. Nak tak aku ceritakan kepada kamu kelebihan Sayyidul Istighfar? Dibacanya pada waktu pagi, muqinan bihi, dengan penuh keyakinan pada setiap kalimah Sayyidul Istighfar itu, meninggal dia pada waktu pagi tersebut, tidak ada menghalangi dia daripada dimasukkan ke dalam syurga pada waktu petangnya. Subhanallah. Dibaca Sayyidul Istighfar pada waktu malam, muqinan bihi, syaratnya yakin di atas setiap kalimah Sayyidul Istighfar tadi. Meninggal dia pada waktu malam tersebut, tidak ada yang mampu menghalangi dia daripada masuk syurga pada keesokan harinya. Yang menyebut ini bukan Wan Abdul Halim, yang menyebut ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Sayyidul Istighfar.
Ma min muslimin yudhnibu dhanban, tidak ada seseorang muslim bila dia melakukan dosa, thumma yatatahhar, dibersihkan dirinya, thumma yaqumu wa yusalli rak'atain, kemudian dia tegak berdiri, didirikan 2 rakaat salat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia melafazkan istighfar kepada Allah, illa ghaffarallahu lah, melainkan Allah Ta'ala akan tutup, Allah Ta'ala akan jaga, Allah Ta'ala akan ampunkan segala salah silap yang pernah kita lakukan. Kullu ibnu Adam khatta'un, setiap anak Adam pasti melakukan silap dan salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah tadi, dia kembali perbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persediaan yang pertama bertemu dengan bulan Ramadan, iaitu perbaiki kembali hablum minallah dengan melakukan taubatan nasuha. Dapat tak tuan-tuan poin dia? InsyaAllah ana sampaikan pada malam ini 5 persiapan bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Bergantung pada manusia, bapa meninggal. Bergantung kepada ibu, ibu meninggal. Bapa meninggal ketika dia berada dalam kandungan 2 bulan. Mengharapkan pergantungan pada ibu. Ibu meninggal pada usianya 4 tahun. Dijaga oleh datuk, datuknya meninggal. Dijaga oleh bapa saudara meninggal. Ada isteri, isteri meninggal. Ada anak, semua meninggal kecuali seorang, iaitu Fatimah. Apa pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Pergantungan yang sebenar-benarnya apabila hablum minallah, kamu letakkan perhubungan kamu setinggi-tingginya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang pertama, perbaiki hablum minallah. Yang kedua, persiapan bertemu dengan bulan Ramadan yang keduanya adalah perbaiki hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum dilantik menjadi rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertahanus dengan maksud menyendiri, beribadat di Jabal Nur, iaitu di Gua Hira 3 kali sebelum dilantik menjadi rasul, iaitu pada umur 38 tahun, umur 39 tahun, umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun itulah turun satu makhluk yang besar memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata makhluk itu, Iqra, bacalah. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in, aku nak baca apa? Aku ni ummi, tak tahu membaca, buta huruf. Kata makhluk yang besar kali kedua, Iqra, bacalah. Lalu jawab dia, ma ana biqari'in, aku nak baca apa? Aku tak pandai. Lalu kali yang ketiga makhluk besar itu menyebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun dia daripada Jabal Nur, balik ke Madinah beberapa sebiang waktunya. Turun ayat seterusnya, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Peringatan itu pada siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada manusia, kaum keluarga yang terdekat. Dikumpullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, di suatu bukit namanya Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais antara bukit yang terbesar di tanah Arab pada waktu tersebut.
dikumpulkan seluruh ahli keluarganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku katakan di sebalik Jabal Abi Kubais ada tentera yang ingin menyerang bumi Makkah, kamu percaya ataupun tidak kata-kataku? Lalu jawab mereka, sadaqtu ya Muhammad, pasti kami akan membenarkan kata-katamu wahai Muhammad, kerana sejak kamu kecil kami telah gelar kamu dengan gelaran Al-Amin. Kemudian Rasulullah tanya soalan yang kedua, kalau aku katakan aku telah dilantik, telah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, boleh ataupun tidak kamu semua benar kata-kata ini? Bangkit seorang lelaki namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza, Abdu maknanya hamba, Uzza maknanya berhala, hamba kepada berhala, ataupun lebih dikenali dengan gelaran Abu Lahab. Abu Lahab kata, tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka sungguh kamu wahai Muhammad, kamu kumpulkan kami ramai-ramai ini hanya semata-mata nak kamu khabarkan kamu telah dilantik menjadi Rasul. Lalu turunlah ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabim watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablun min masad. Apa pengajaran yang cuba nak sampaikan tuan-tuan? Kalaulah hidup ini hanya cukup hablum minallah, hubungan dengan Allah, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menerima wahyu di Jabal Nur, dia tidak akan turun ke bawah lagi. Cukup hanya istighfar, cukup hanya tasbih, cukup hanya tahmid, cukup hanya takbir, cukup hanya salat di Jabal Nur, beribadat kepada Allah. Kalaulah Islam ini hanyalah hablum minallah. Tetapi setelah turun ayat berkenaan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diceritakan dari sudut dipasakkan akidah, ayat yang seterusnya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, tegaklah kamu berdiri, berilah peringatan. Berilah peringatan, itulah hablum minan nas. Persiapan kita yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Tetapi ada satu lagi aspek yang dituntut, iaitu hablum minan nas. Duribat alaihimud dhillah aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu sentiasa rendah, manusia itu sentiasa hina di mana sekalipun dia berada, illa melainkan orang yang menjalinkan hablum minallah, menjalinkan hubungan dengan Allah dan menjalinkan hubungan dengan manusia. Dalam hadis ada golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya'ti yaumal qiyamah bi salatih, dia datang pada hari kiamat kelak bawa pahala salatnya, bawa pahala zakatnya, bawa pahala hajinya, bawa pahala infaknya. Itu hablum minallah. Tapi ketika dia hidup dahulu, qad syatama hadha, dia mencaci maki orang, wa akala mala hadha, dia makan harta orang, akhirnya dia jadi muflis. Apa pengajaran daripada hadis ini? Tidak cukup dengan hablum minallah, tetapi mestilah diperbaiki hablum minan nas. Datang seorang sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya jiran perempuanku ini, taqumul lail, rajin dia salat pada waktu malam, wa tasumun nahar, rajin dia berpuasa pada waktu siang, itu hablum minallah. Tetapi sahabat ini mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jirannya ini wa tu'dhi jiranahu bilisanih, tapi jirannya lidahnya tajam, mengguris perasaan, mengguris hati jiran-jiran yang lain.
Macam mana orang macam ni wahai Rasulullah? Hablum minallah, mantap. Hablum minallah, the best. Tetapi hablum minan nas, sakit hati orang dengan kata-katanya. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pun salat yang dia dirikan, tidak ada kebaikan pun puasa yang dia dirikan, sebab di hari akhirat orang akan tuntut pahala-pahalanya, wahya finnar, kelak dia akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ana alhamdulillah tuan-tuan, bersambung silaturrahim hablum minan nas pada pagi ini setelah lebih setahun tidak bertazkirah subuh di Masjid Kota Damansara ini. Last dulu ana ingat tazkirah di sini pada Februari 2020. Hari ini April 2021. Alhamdulillah setelah 14 bulan kita menyambung kembali tali silaturrahim, setelah mana kita dibenarkan untuk masjid asar umumnya ke masjid. Alhamdulillah boleh berjalan kembali berteman dengan para jamaah sekalian. Alhamdulillah bersambung yang dinamakan dengan silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimahu. Sesiapa yang menginginkan Allah luaskan rezeki dia dan Allah Ta'ala panjang umur dia, dua kelebihan. Yang pertama murah rezeki, yang kedua panjang umur, falyasil rahimahu, hendaklah disambung tali silaturrahim. Ini hablum minan nas. Hablum minan nas yang dilakukan, dua kelebihan yang dia dapat, rezekinya murah, umurnya panjang. Apa maksud umur panjang, Ustaz? Bukankah umur itu sudah ditulis? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan umur itu boleh dipanjangkan, sedangkan takdir mengatakan sudah ditulis ketika manusia berada dalam kandungan lagi? Apa maksud dipanjangkan umur dengan menyambung tali silaturrahim? Ada dua pandangan. Yang pertama, umur yang panjang dari sudut hakiki dia, sebab tidak mustahil pun bagi Allah untuk memanjangkan umur walaupun takdir awalnya sudah ditulis. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah Ta'ala boleh menyapu kembali apa takdir-takdirnya, wa yuthbit, ditetapkan takdir yang baru. Tidak mustahil bagi Allah, mudah sahaja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Yang kedua, maksud panjang umur dengan disambung tali silaturrahim, maknanya makna majazi, makna perumpamaan, iaitu orang yang akhlaknya baik, sambung silaturrahim ketika dia hidup, setelah dia meninggal dunia orang masih teringat-ingat kebaikannya, namanya sentiasa disebut-sebut, seolah-olah dia ni masih hidup. Itu makna yang kedua. Faham tuan-tuan? Kalau ada di Kota Damansara orangnya baik, akhlaknya baik, hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya baik, walaupun dia sudah meninggal dunia setahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, tetapi namanya sentiasa diulang-ulang. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tetapi seolah-olah dia masih hidup, seolah-olah umumnya masih yang kedua. Kelebihan daripada menyambung tali silaturrahim, hablum minan nas. Yang ketiga, dapat tak tuan-tuan poin yang kedua ni? Yang pertama hablum minallah, mudah saja. Yang kedua hablum minas. Maknanya tuan-tuan, balik kita dari tazkirah subuh kita, isteri kita tanya, bang tazkirah subuh tadi tentang apa? Kita jawab ada 5 persediaan sebelum menyambut Ramadan. Apa 5 persediaan tu bang? Entahlah, abang pun lupa dah. Jangan demikian. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablun minan nas. Yang ketiga, persediaan ataupun amalan sebelum kita menyambut Ramadan al-Mubarak. Yang ketiga, pelajari ilmu Ramadan. Pelajari ilmu Ramadan.
Ana di masjid ana 2 hari lepas, hari Khamis malam Jumaat, kita buat tazkirah ambang Ramadan. Bukan tazkirah begini, bukan tazkirah biasa tak, tetapi kita buat soal jawab viral netizen. Kita anjurkan program soal jawab Ramadan yang soalan-soalannya viral dalam kalangan netizen. Banyak soalan-soalan daripada jamaah. Panel yang kita jemput, tuan-tuan kenal Al-Fadil Ustaz Dr. Sheikh Syahrizan bin Sheikh Muhammad bin Ajil. Dia sekarang ni beliau Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Kita jemput beliau. Banyak persoalan-persoalan yang viral. Ada jamaah yang tanya, Ustaz, sah ataupun tidak puasa kalau sekiranya saya berniat terus 30 hari, sebulan terus dia. Ini persoalan-persoalan yang viral ni. Lalu dijawablah menurut mazhab sekian dan apa pandangan mazhab kontemporari berkenaan dengan persoalan tersebut. Apa yang anda nak sampaikan tuan-tuan, sebelum menyambut Ramadan, kita kenal betul-betul Ramadan supaya bila datang dia dalam keadaan kita boleh dapat mengambil semua tawaran-tawaran yang diberikan tadi. Boleh jadi kita boleh buat juga di masjid kita soal jawab Ramadan. Kita jemput daripada pejabat Mufti Selangor, Dr. Anha Opin, Sahibus Samah contohnya, Timbalan Mufti, seorang yang alim dan bina fiqh, soal dalam kalangan netizen. Kita minta beliau bagi pandangan berdasarkan pandangan-pandangan yang dinukilkan oleh mazhab Imam Syafi'i dan selainnya. Pandangan-pandangan demikian. Ini penting dalam kita nak mengambil kelebihan dalam bulan Ramadan ini. Yang ketiga, pelajari ilmu Ramadan. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablun minan nas. Yang ketiga, pelajari ilmu berkaitan Ramadan. Yang keempat adalah duit. Sediakan bajet, sediakan peruntukan Ramadan. Kalaulah sebelum ini bajet kita makan 4 orang keluarga, suami, isteri, anak contohnya. Bila nak masuk bulan Ramadan ini, afdalu sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Kita lebihkan bajet, tambah seorang lagi, jadi 5 bajet. Kalaulah sebelum ni bajet RM20, ni kita upkan sikit RM22 contohnya. Supaya apa? Supaya kita nak dapat kelebihan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kita buat satu tabung ihya Ramadan. Lalu orang datang subuh, dia sumbang dalam tabung ihya. Dan dia datang zuhur, dia sumbang. Alhamdulillah, hari Jumaat kemarin kita ambil daripada tabung ihya, kita buka, dapatlah lebih kurang 7,000 lebih. Kita kira. Kemudian 7,000 lebih tu sumbangan orang ramai daripada tabung ihya. Kita beli kurma 1,000 kotak. Hari Jumaat kemarin semua jamaah yang datang ke Masjid Sayyidina Uthman Ibn Affan Bandar Tun Razak, kita bagi kurma. Hasil sumbangan daripada jamaah. Ini sedekah. Dia bukan sahaja dapat pahala sedekah, tapi dia dapat satu lagi kelebihan, iaitu it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Kalau kita bagi nasi berbungkus, boleh jadi nasi itu habis pada hari tersebut saja. Tapi bila kita bagi kurma, sepanjang Ramadan dia makan sebiji sehari. Sebiji sehari. Setiap kali dia makan, penyumbangnya tadi dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ini boleh kita buat di masjid kita. Tabung khusus ihya Ramadan. Nak masuk Ramadan nanti, kita beli kurma, kita
agihkan kepada para jamaah. Tu tadi dia dapat pahala sebagai orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Selagi mana kurma itu belum habis, selagi itulah pahalanya itu akan berjalan ke dalam akaun pahalanya. Ini boleh kita buat tuan-tuan. Persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Sikit lagi tuan-tuan. Last sekali. Yang kelima adalah Al-Quranul Karim. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan, yang ketiga sediakan bajet siap-siap sebelum masuk Ramadan ni. Sedekah subuh ke contohnya kita boleh buat, datang ke masjid masukkan RM1 tak mampu, 50 sen tak mampu, nilai rendah lagi. Allah Ta'ala tidak melihat kepada jumlahnya, tetapi melihat kepada usaha kita. Dan sedekah subuh antaranya mendapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang melakukan sedekah subuh ini. Ini disebut di dalam hadis yang sahih. Yang kelima Al-Quranul Karim tuan-tuan. Al-Quranul Karim ana cadanglah, macam ana tidak berapa pandai Al-Quran, lalu kita beli Al-Quran yang macam mana Al-Quran yang mudah kita, Al-Quran yang huruf kuning hukumnya izhar, huruf biru hukumnya idgham, huruf merah hukumnya ikhfa. Dia letakkan terus dah. Macam Al-Quran macam ni dia tak ada, kita tak tahu ayat yang kita baca ni hukumnya apa. Sebab apa? Sebab warna sama aja. Tapi ada Al-Quran yang sangat memudahkan kita. Kalau kita nak beli Al-Quran, pastikan dua syarat dia. Yang pertama, Al-Quran itu dalam keadaan dia memperincikan setiap ayat itu apa hukum tajwidnya, apa hukum tajwidnya, membentuk untuk kita membaca Al-Quran dengan betul. Yang kedua, kalau nak beli Al-Quran, pastikan Al-Quran yang kita beli itu Al-Quran terjemahan perkata. Maknanya bukan maksud ataupun terjemahan ditulis sebelah tepi, tidak, tetapi dia tulis pada bawahnya, membantu kita untuk mentadabbur dengan lebih baik. Faham tak? Ayyuhalladzina amanu di bawahnya, wahai orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikumusiyam ke atas diri kamu berpuasa, kama sebagaimana, kutiba diwajibkan, alal ladzi atas umat yang sebelum kamu, min qablikum sebelum kamu, la'allakum mudah-mudahan kamu tattaqun bertakwa kepada Allah. Ini persiapan kita tuan-tuan, supaya bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bukan hanya sekadar kita membaca Al-Quranul Karim, tetapi kita boleh mentadabbur isi kandungan daripada Al-Quranul Karim tersebut. Persiapkan diri kita dengan Al-Quran, kerana Al-Quran inilah Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kerana dia akan datang mencari kita pada hari kiamat kelak untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Itulah tuan-tuan apa yang boleh anda sampaikan dalam tazkirah ringkas kita ini, memberi motivasi kepada diri anda dan kita semua sebelum kita menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. 5 persiapan. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan, yang keempat sediakan siap-siapkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, kelima-lima yang Ustaz sampaikan itu semua kami dah lakukan. Mantap, terbaik, hebat. Satu pun belum buat lagi Ustaz. Na'udzubillah, inna lillah. InsyaAllah kita sama-sama rebut peluang ini tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah tazkirah ringkas kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Haji?